Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Wan, Hafiza, Asma, Naili dan juga Salwa. Hari ini aku akan kongsikan bab 9 hadis adab yang tajuk dia penciptaan rahmat sebanyak 100 bahagian. Ana akan cuba untuk make it very short and sweet. Basically, daripada hadis ni kita akan tahu bagaimana apanya maksud rahmat, betapa luasnya maksud rahmat ni, dan juga yang ketiga kita boleh kaitkan kenapa Nabi Muhammad SAW memilih satu binatang yang untuk dimentionkan dalam hadis ni, dan apa kaitannya binatang ni dengan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. So, matan nanti akan kongsikan, tapi maksud kepada hadis ni adalah diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Katanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah cipta rahmat sebanyak 100 bahagian. Lalu dia memegang 99 bahagian di sisinya dan dia turunkan satu bahagian ke bumi. Dengan sebab satu bahagian itu, seluruh makhluk saling mengasihani sehingga kan kuda betina mengangkat kuku kakinya supaya jauh daripada anaknya kerana bimbang terkena pada anaknya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. So, apa maksud rahmat dalam huraian hadis ini adalah rahmat Allah Ta'ala itu bermaksud kekuasaan untuk menyampaikan kebaikan ataupun kemahuan Allah untuk menyampaikan kebaikan. Dan perkara ini berbeza dengan sifat keesaan Allah, sebab sifat esanya Allah tu dia tidak ada bahagian, tetapi inilah tentang kekuasaan Allah untuk memberi kebaikan. So ada beza antara dua perkara tu. Dan apa yang kita boleh lihat adalah aku rasa straight to the point, iaitu hadis yang mention tentang kuda tadi. So kuda adalah binatang yang akak mention tadi. Kenapa kaitan dia dengan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala? Sebabnya ini menunjukkan bahawa kesan-kesan rahmat Allah tu tak akan berakhir. Sebab bayangkan ada 99 bahagian yang Allah simpan di sisinya, tapi satu bahagian je Allah turunkan di bumi, dan dengan sebab satu bahagian tu seluruh makhluk dalam dunia ni berkasih sayang ataupun mengasihani. Even kuda yang kita tahu tidak ada kemampuan untuk ada akal yang berfikir dengan rasional dan sebagainya, yet dia still kisahkan anak, mengangkat kaki dia supaya tak terkena anak dia, kerana merisaukan ada mudarat besar untuk anak dia nanti kalau terkena kaki dia. So, itu adalah bahagian pertama yang akak nak kita sama-sama imani dan hayati. Dan yang keduanya adalah bagaimana, kenapa ada 100 bahagian. Barangkali kesesuaian penciptaan rahmat Allah tu disebutkan dalam huraian hadis ni adalah sebagaimana banyaknya 100 tingkat syurga tu sendiri. So ada satu hadis yang Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya syurga tu ada 100 tingkat yang Allah sediakan untuk para pejuang, dan jarak antara dua tingkat tu adalah antara langit dan bumi. Jadi imagine 100 tingkat, dan di setiap jarak antara tingkat-tingkat itu adalah seluas antara langit dan bumi. So Masya Allah, itu adalah bahagian kedua yang akak nak highlightkan pada hari ini. Kemudian part ketiga, so kita kena ingat yang kita tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. So perlu ada satu clear idea yang kita bukan masuk syurga Allah Ta'ala tu dengan amal. Maksudnya amal tu boleh jadi satu syarat-syarat ataupun satu cara-cara untuk kita dapat rahmat Allah Ta'ala, tapi boleh jadi kita beramal 1000 tahun tapi tidak memperoleh rahmat Allah Ta'ala. Itu yang lebih kita risaukan, sebab akhirnya kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. So amal-amal yang kita lakukan itu adalah sebagai satu syarat untuk kita dapat rahmat Allah, dengan harapannya kita dapat rahmat Allah Ta'ala. So dalam bahagian yang seterusnya adalah dimentionkan bahawa kuda betina tu kenapa dimentionkan. Salah satu sebabnya lagi adalah sebab kuda adalah binatang yang mudah untuk dilihat oleh sahabat. So tak perlulah Nabi mention binatang yang memang sahabat tak pernah nampak. Jadi nanti mereka tak akan faham, mereka tak akan nampak dengan jelas apa yang Nabi cuba maksudkan. Yang kedua adalah sebab kuda betina adalah antara binatang yang paling banyak bergerak, dan dia paling banyak bergerak dengan anak-anak dia. Jadi kalau nak bandingkan dengan haiwan lain yang biasa para sahabat lihat, kuda adalah satu binatang yang jelas dan tepatlah untuk Nabi guna sebagai untuk tunjukkan analogi ataupun untuk tunjukkan dengan lebih jelas bagaimana luasnya rahmat Allah Ta'ala. Jadinya di bahagian yang terakhir ada satu hadis yang tambahan yang menjelaskan tentang perkara ini adalah فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا
bihadhihi rahmah mi'atah. Maksudnya bila tiba hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan cukupkan rahmat tersebut dan jadilah 100 bahagian dengan satu bahagian rahmat ni. So dalam lafaz tambahan ni kita dapat nampak yang ada rahmat dalam kalangan makhluk di dunia ni, dan ada orang yang akan dapat juga rahmat ni pada hari kiamat, dan dengan rahmat tu mereka akan saling mengasihani antara mereka. So dalam kitab Fathul Bari dia mengatakan yang rahmat yang Allah ciptakan ni untuk para hamba dan dijadikan dalam jiwa mereka di dunia adalah juga rahmat yang menyebabkan mereka saling memaafkan tuntutan dosa sesama mereka pada hari kiamat nanti. So hadis ni jelaslah tunjukkan kita bahawa jenis nikmat Allah ni dikurniakan pada makhluknya adalah sebanyak 100 jenis. Lalu Allah mengurniakan satu jenis daripadanya kepada mereka di dunia. So dengan satu jenis nikmat ni, segala kepentingan hidup yang kita ada jadi tersusun dan segala kemudahan kita akan terhasil. So bila hari kiamat nanti datang, Allah Ta'ala akan sempurnakan baki nikmat itu kepada para hamba yang beriman, dan capailah kita 100 jenis rahmat. So semua jenis nikmat tu hanyalah untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 156, boleh rujuk nanti, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun wa ya'tuna zakah walladhina hum biayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tentukan bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami. So hadis ni apa yang pengajarannya adalah kita boleh nampak betapa banyaknya rahmat Allah Ta'ala yang disimpan di sisi dia, dan kita boleh lihat bagaimana dia membuahkan dalam jiwa orang-orang yang beriman. Kita kena ada satu pengharapan yang tinggi, dan kita insya-Allah akan dapat rahmat tersebut. Dan kena mengimanilah, sebab Kak cakapkan tadi, syurga tu kita masuk dengan rahmat Allah Ta'ala. So bila dengar hadis ni, semoga kita semua terinspirasi dan merasakan yang insya-Allah ada ruang untuk kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. So akhir sekali, apa yang kita boleh konkludkan, saranan daripada hadis ni adalah kita bolehlah saling menghasini antara kita, sebab menghasihani antara kita semua tu adalah salah satu rahmat Allah Ta'ala ataupun kesan kebaikan Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. So that is why banyak hadis juga yang mengatakan bahawa bagaimana hubungan antara manusia itu sangat-sangat crucial, dan bagi akak Islam sangat mementingkan nilai tersebut, dan kita perlu berwaspada daripada bersikap kasar ataupun keras sesama kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menghasini orang-orang yang lembut, orang-orang yang berkasih sayang antara sesama kita. Dan the fact that Allah Ta'ala sangat mengasihani para hambanya, itu saja pun dah cukup buat kita rasa in such a better state. So itu sahaja untuk hadis adab ke-9. Akak harap jelas bagaimana kaitannya kuda dengan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala merakamkan perkara ini melalui Nabi Muhammad SAW dengan hadis ni. Betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala, sebab baru satu bahagian tu ada di bumi ni, 99 disimpan di sisi Allah Ta'ala. Tetapi how amazing that we can see rahmat Allah tersendirilah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.